timbul persoalan fitnah yang berlaku pada akhir zaman dengan mengatakan bahawa Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, iaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Apakah benar pernyataan tersebut? Yang dicela oleh Imam Syafi'i ilmu kalam yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah ketika itu, era begitu fitnah yang begitu hebat, di mana kaum Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhrujuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta 'alamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alayya futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma akhinna bil ilm wa zinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amma ba'd. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Muazzin, Tuan Nazir, barisan alijah Tuan Kuasa Masjid, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah SWT dipertemukan pada malam ini untuk kita memuliakan ataupun untuk kita memulakan pengajian ilmu yang sangat penting melalui pengajian sifat 21 pengenalan asas untuk kita memiliki akidah yang benar, yang sangat berharga, yang akan menyelamatkan orang yang memilikinya daripada kekal di dalam api neraka. Yang mana kitab ini telah disusun oleh guru mulia kami Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT akan memanjangkan usianya, melahirkan umat seramainya yang memberi manfaat kepada umat ini untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila saya mendapat peluang daripada Tuan Nazir, Tuan Haji Zur yang telah memberi peluang untuk saya memulakan majlis pengajian di masjid ini, maka saya mengambil langkah antara berani dan takut, tuan-tuan. Berani takut kata orang, kerana nak mengajar bab akidah ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dengan keizinan daripada guru mulia kami juga Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Zul Hafizullah Ta'ala, yang mana saya minta izin kepada dia dah lama dah untuk mengajar kitab ini, dan Alhamdulillah sejak beberapa tahun dengan keizinan daripadanya itu dapatlah kita menyampaikan, walaupun syarah daripada kita itu tidaklah sebaik yang disampaikan oleh guru kita, tetapi itulah asasnya, itulah di antara yang wajib untuk kita sampaikan. Kita mulakan pengajian ini, tuan-tuan dan puan-puan, dengan mereka ataupun dengan kita yang ada berkitab
kerana ada yang saya bawa kitab daripada rumah, ada kitab yang terkena air banjir sebenarnya di rumah ketika banjir tu ada, jadi kita berikan. Dan ada juga kitab yang baru. Kebiasaannya dalam mana-mana pengajian, di masjid-masjid, di surau-surau, saya lebih suka pengajian itu berkitab. Dan kebiasaannya kita akan mengesyorkan agar para jemaah menginfakkan sedikit daripada wang ringgit untuk membeli kitab dengan harga yang berpatutan, kerana kalau saya di galeri ilmu ni biasanya saya dapat Tanajizul 30%. Itu sebab saya bagi pada pihak masjid juga ikut harga yang saya beli. Jadi biasanya saya selalu seru pada jemaah dapatkan kitab tersebut, kemudian mewakafkan kitab tersebut di masjid atau di surau. Kerana apa? Seandainya kita tidak hadir, orang yang menggunakan kitab yang telah kita wakafkan itu, kita juga akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Itu yang sebaik-baiknya. Baik, kita mulakan dengan mukadimah, tuan-tuan. Mukadimah ini saya akan syarahkan sedikit saja, tidak terlalu panjang agar tidak mengambil masa. Alhamdulillah, kata musannif pengarang kitab ini, yang mana dia telah pun menyempurnakan pembukuan kitab ini pada bulan Syawal, iaitu pada Hari Raya Aidilfitri. Dan ini juga dia mendapat isyarat daripada dua orang guru mulianya, iaitu murabinya Allah almarhum, Allah yarham, salah seorang guru yang paling disayangi oleh guru mulia kita, iaitu almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki Al-Sazuli rahimahullah ta'ala. Dan juga pejuang ahli sunnah wal jamaah daripada Sumatera yang merupakan guru kami juga, iaitu Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus bin Ramli Hafizahullah ta'ala, yang mana dengan Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus ni saya alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sempat mengkhatamkan kitab bersama dengan dia, iaitu kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan tentang sifat 50 oleh guru kita, iaitu Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus bin Ramli, salah seorang ulama daripada tanah Jawa. Jadi sempat mengkhatamkan kitab itu. Jadi Syekh Ahmad Fahmi, guru mulia ini, meminta agar dimodernkan bahasa kitab akidah ini. Kerana kebanyakan kitab akidah yang kita belajar, sama kitab Ummul Barahin, kitab Aqidatul Awam, ataupun kitab Farithul Faraid, kitab apa lagi, Aqidah At-Tawahiyah, ataupun kitab Ummul Barahin, ataupun kitab Jawharatul Tauhid. Yang kitab-kitab Jawi itu kadang-kadang bahasanya, tuan-tuan, bukan mudah untuk kita memahami bahasa yang lama, yang menyebabkan pada hari ini kalau disyarahkan menyebabkan orang menjadi bosan, tidak memahaminya. Maka usaha murni daripada guru kita ini memodernkan bahasa yang lebih sederhana, mudah difahami, tetapi masih lagi mengekalkan ketulinan isi kitab tersebut, yang mana daripada kitab Turan, kitab Arab yang telah dijawikan dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat penting pada akhir zaman ini, agar kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah pun diusahakan oleh guru kami ini. Baik. Jadi diletakkan di situ beberapa kitab yang telah menjadi rujukan utama, seumpama matan Ummul Al-Barahin, karangan Imam As-Sanusi. Alhamdulillah, malam ini saya ada majlis di sini. Kalau tidak, Tuan Haji Zul, saya terpaksa pergi ke surah Al-Islah Keramat menggantikan guru mulia kami, iaitu Syekh Dr. Aiman Al-Akiti Habibullah Ta'ala, untuk mensyarahkan kitab Ummul Barahin di sana. Lebih parah lagi. Nasib baik boleh escape datang sini. Subhanallah. Jadi banyaklah hikmah-hikmahnya.
Kemudiannya daripada kitab Faridah Al-Faraid fi Al-Aqaid, ini kitabnya kitab tauhid juga, kitab syarah Tijan Ad-Darari, iaitu kitab Zalam Syarah Akidah Al-Awam. Begitu juga kitab Tafsirah Al-Adani bin Adhan Baqurah Al-Amani, dan juga kitab Sirah Al-Huda Aqaid Al-Iman. Inilah rujukan-rujukan utama sehingga terhasilnya kitab yang ringkas ini. Kalau kita tengok usaha guru kita ini sangat-sangat sangat-sangat gigih dalam memberikan ilmu kepada umat ini. Jadi buku ini disusun dengan dua cara: meletakkan matan, iaitu teks terlebih dahulu yang ditulis secara ringkas dan sederhana untuk memudahkan pemahaman para penuntut ilmu dan orang awam. Orang awam siapa? Kitalah orang awam. Yang mengaku sebagai orang bukan hanya ahli ilmu, kerana kalau ahli ilmu itu berlainan pula kita gunakan kitabnya, syarahnya dan sebagainya. Baik. Kemudian meletakkan kupasan, adanya syarahan dan penerangan di nota kaki sebagai rujukan para asatizah, iaitu orang yang mengajar kitab ini, dan penuntut-penuntut ilmu yang ingin huraian dan maklumat yang lebih lanjut dan mendalam. Maka secara mendalam lagi untuk memahaminya perlukan kepada syarah. Itu sebab ini satu ilmu yang sangat penting, yang mana ilmu ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan ilmu itu dengan belajar, iaitu innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu mestilah dipelajari dengan ta'allum, dengan belajar. Jadi ada rukun dan syaratnya dalam mempelajari ilmu itu. Adanya guru, adanya kitab, adanya catatan. Itu yang dikatakan belajar. Tetapi tuan-tuan dan puan yang mendengar juga dapat juga manfaat daripada apa yang disampaikan, kerana baginda Nabi SAW bersabda, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu, au muta'alliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mahu suka mendengar ilmu, tetap dapat juga manfaatnya, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu, wala takun khamisan fatahlik, dan janganlah engkau menjadi golongan yang kelima, kelak engkau akan binasa. Jadi orang yang mendengar juga mendapat manfaat, dan didoakan juga oleh para malaikat keampunan bagi mereka yang mempelajari ilmu ini. Baik. Baik, sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Catatan tentang sifat ma'ani dihuraikan dengan sedikit panjang, memandangkan ia adalah satu sifat yang wujudi, ada lagi sungguh, yang benar-benar ada dirinya pada zat Allah Ta'ala. Salah satu sifat ma'ani. Itu sebab orang-orang dulu, tuan-tuan dan puan, dia belajar kitab tauhid ni sampai dunia, ataupun sampai kitab tu Allahu Rabbi. Dunia ialah kitab tu dikatakan. Sehingga kan mereka itu, orang-orang dulu, dia menamakan anak perempuan mereka melalui sifat-sifat daripada sifat 20 ni. Adanya namanya salbiyah, adanya namanya ma'ani. Ma'ani itu ibu saudara saya masih lagi di Serban, sebab Allah rahmat Tuan Guru Haji Husin bin Tahir rahimahullah ta'ala, yang merupakan datuk saya, dia mengajar kitab akidah ni. Saya tengok daripada tauliah itu tahun 39, lama dah. Jadi dia namakan anaknya ma'ani, adanya salbiyah, adanya nafsiyah. Itu nama orang dulu, berdasarkan daripada ilmu tauhid ini diambil. Orang yang sekarang tak ada dah nama nafsiyah, nama ma'ani, nama salbiyah, semua dah moden nama sekarang ni kan. Baik. Ia juga bertujuan untuk menjelaskan ketinggian dan keagungan Allah, di samping mentazihkan Allah, menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala daripada tashbih, menyerupai makhluknya, kerana ditakuti memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang
ada kesamaran seumpama ayat-ayat mutasyabihat, lalu kita itu memahami ayat tersebut secara literal yang menyebabkan jatuh kepada kekufuran sehingga kita menyamakan Allah dengan makhluk. Seumpama ayat yang macam mana? Ar-Rahmanu 'alal istawa. Ar-Rahmanu 'alal istawa, kalau difahami Allah Ar-Rahman itu istiwa di atas arasy. Apabila dirujuk kepada kamus dewan, istiwa itu dimaksudkan dengan bersemayam, lalu orang memahami Allah itu tempatnya di arasy. Na'udzubillahi min zalik. Allah majudun bila makan, Allah itu wujud tidak bertempat. Jadi untuk mentazihkan Allah atau mempunyai anggota badan tajsim, mengatakan Allah itu ada wajah, Allah itu ada tangan, Allah itu ada kaki, ini sangat bahaya. Seumpama memahami ayat-ayat mutasyabihat, yadullahu fawqa aydihim, yad Allah di atas tangan mereka. Yad itu tangan. Apakah Allah itu dikatakan bertangan, beranggota? Maka timbullah para ulama untuk menerangkan sama ada dengan tafwid, menyerahkan bulat-bulat pemahamannya ayat tersebut kepada Allah, ataupun dengan ditakwilkan ayat tersebut agar menyucikan zat Allah yang dikatakan yadullahi fawqai aydihim, yang Allah di atas tangan mereka, bukanlah tangan Allah tetapi kuasa Allah. Tangan itu ditakwilkan kepada kuasa, ataupun difahami ayat-ayat yang lain yang boleh membawa kepada tasbih dan juga tajsim seperti makhluk. Maha suci Allah daripada yang demikian. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu akidah. Sekadar al-tahadus bil al-ni'mah. Jadi di sini guru mulia kita Ustaz Muhadir Haji Jul Habibullah Ta'ala sempat bertelaki beberapa kitab tauhid yang khusus membicarakan sifat 20 dengan beberapa masyaikh. Jadi disebutkan nama guru-gurunya yang dia tertalaki. Saya juga begitu tuan-tuan. Pada mulanya bertalaki kitab ini ketika umur 7 tahun bersama dengan Allah Yarham Ustaz Razi bin Abdul Rahman, guru Al-Quran saya. Ketika itu saya masih lagi di Asam Kumbang, Taiping, Perak belajar. Kemudian dengan arwah datuk saya Tuan Guru Haji Husin bin Tahir, dengan arwah bapa saudara saya sendiri iaitu Tuan Guru Datuk Haji Mustafa bin Ahmad yang merupakan mantan Qadi Besar Seremban. Begitu juga dengan beberapa guru di Negeri Sembilan, sampailah hari ini masih lagi mengaji tuan-tuan, masih lagi belajar, yang mana setiap hari Jumaat minggu kedua dan keempat saya belajar kitab Syarah Mantan Jarhatil Tauhid dengan Tuan Guru Syekh Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan Habibullah Ta'ala, yang merupakan imam besar Masjid Negeri Sembilan, pengasas Darul Tauhid Pondok di Teraci, Kuala Pilah. Jadi masih lagi mengaji, tak berhenti mengaji itu. Orang kata dah tua dah nak mengaji apa lagi kata. Kan itu biasa orang kata kan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Tuntut ilmu. Bukan kata apabila kita dah berumur kita tidak belajar. Liman yasha, kalau Allah nak anugerahkan kepada kita ilmu, peringkat umur mana pun kita akan diberi ilmu oleh Allah. Itu anugerah Allah. Kalaupun tidak kita mendapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar, kita duduk dalam majlis ilmu itu ada barakahnya, sebagaimana ibu kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang senantiasa duduk dalam majlis ilmu dan berdoa, ya Allah berikanlah kefakihan kepada anak kami nanti agar mereka itu juga dapat menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Akhirnya lahirlah Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad, kedua-duanya boleh menyampaikan ilmu. Jadi tidak semestinya terhenti di situ. Mungkin Allah anugerahkan kepada anak cucu kita pula
boleh mendapatkan ilmu, barakah daripada kita duduk dalam majlis ilmu. Ini pentingnya tuan-tuan. Duduk saja mendapat barakah. Baik. Jadi kita langkaukan dekat situ, sesungguhnya memiliki akidah yang benar adalah sesuatu yang sangat berharga sekali, yang akan menyelamatkan orang yang memilikinya daripada kekal di dalam neraka. Akidah yang selamat yang diakui kebenarannya oleh Al-Quran dan hadis hanyalah akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kenapa disebutkan ahli sunnah wal jamaah? Kerana sabit di dalam hadis baginda Nabi SAW yang menyebutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi litaqatiraqanna ummati ala salasin wa sab'ini firqah. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan, wahidun fil jannah, hanya satu golongan yang masuk ke dalam syurga. Wa sittana wa sa'una fin nar, adapun 72 golongan lagi akan masuk neraka. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, qila ya Rasulullah man hum, siapakah yang satu itu? Maka Rasulullah mengatakan al-jamaah, iaitu al-jamaah yang dibawa iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ketika turun ayat, baik, fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka nanti Allah akan mendatangkan kepada mereka dengan satu kaum yang Allah menyukai mereka dan mereka menyukai mereka. Ketika itu Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada sahabat baginda iaitu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala dan bersabda, hum qaum hadha, mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kaum ini, iaitu Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Maka dengan itu Al-Imam Al-Qutubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Quran, muka surat 220, menjelaskan Al-Qushari berkata pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dipanggil Al-Asy'ariyah adalah termasuk kaumnya. Inilah kaum yang dimenangkan oleh Allah SWT sebagaimana di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, an Thawbana radhiyallahu ta'ala qala, daripada Thawban radhiyallahu ta'ala Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqqi la yadruhum man hazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada satu golongan dari umatku yang memenangkan di atas kebenaran. Orang-orang yang mengabaikan mereka tidak akan membahayakan mereka hingga perkara Allah datang dan mereka dalam keadaan demikian. Itulah membawa kebenaran di dalam akidah itu. Baik. Golongan Al-Asy'ariyah telah mendapat pujian daripada Rasulullah SAW di dalam hadis, la tuftahanna Qustantinatul falinamal amri amiruha walina'amal jaisu zalika jaisu. Pasti akan dibukakan kota Konstantinopel, maka sebaik-baik kota perang adalah kota perang yang mengetahuinya, dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu yang membukanya. Ini juga kalau kita melihat Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun seorang lagi ulama ahli sunnah wal jamaah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mempunyai akidah yang begitu teguh sekali sehingga kan dapat menaluki Palestin dan sebagainya. Sejarah merakamkan kota Konstantinopel, Istanbul sekarang, telah dibuka selepas 800 tahun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang berakidah Sunni, aliran Imam Al-Asy'ari. Beliau juga suka kepada kesufian yang benar, di samping juga bertawasul kepada Nabi SAW. Ini juga menjadi polemik bagi umat kita pada hari ini, yang menolak hukum bertawasul. Tawasul ni apa dia? Iaitu wasilah, berdoa menggunakan perantaraan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Mustahil Rasulullah SAW memuji seseorang yang akidahnya tidak benar. Maka Rasulullah SAW senantiasa memuji mereka yang mempunyai akidah yang benar-benar. Itu sebab umat ini tidak akan terhimpun di dalam kesyirikan, kata Rasulullah SAW. Tidak akan berhimpun di dalam kesyirikan. Tetapi apa yang dibimbangkan oleh baginda Nabi SAW, apabila dibentangkan dunia ini, mereka berebut untuk mendapatkannya. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah. Maka dengan itulah kita itu menjadi umat baginda Nabi SAW adalah umat yang dikasihi. Umat yang dikasihi. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala qala, Abu Musa al-Asy'ari ini telah berkata di mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang dikasihi. Beruntung kita jadi umat Rasulullah. Masya-Allah, tabarakallah. Laisa 'alaiha azabil fil akhirah. Mereka tidak akan ditimpa azab di akhirat. Kita tidak akan ditimpa azab di akhirat. Itulah untungnya kita itu. Azabuha fid dunya, azab akan menimpa mereka di dunia. Di dunia kita diazab oleh Allah SWT. Al-fitan, iaitu fitnah. Akhir zaman ini dengan fitnah, itu azab. Apa lagi? Wazalazil, iaitu gempa bumi, banjir, itu azab. Dan juga wal qatl, iaitu pembunuhan. Dan ulama ta'ibin mengatakan innaha ummatun marhumah, sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang dikasihi. Az-zalimu maghfuzun lah, orang yang menganiaya dirinya sendiri akan diampunkan dosanya. Masya-Allah, tabarakallah. Beruntung kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis di dalam sahihnya dalam bab qudum al-Asy'ariyin wal al-Yaman, bab kedatangan kaum Asy'ari dan penduduk Yaman. Penduduk Yaman ini penduduk yang dipuji oleh Rasulullah dengan kelembutannya, dengan kebaikannya, tentang pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada golongan al-Asy'ariyah dalam sabda baginda, hum minni wa ana minhum, mereka daripadaku dan aku daripada mereka. Jadi jalur pelajaran akidah kita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya yang daripada Abu Musa al-Asy'ari, yang ada jalurnya kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Ini itu sebab guru mulia kita, masya-Allah, tabarakallah, sebagaimana Tuan Haji Zul menunjukkan saya tadi, sempat juga ringkasan sifat 20 yang dibukukan oleh guru kita, begitu gigih dalam menulis kitab-kitab begini. Begitu juga guru kita yang lain, seumpama Al-Fadhil guru mulia kita Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Zahari, yang menuliskan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang meringkaskan kitab tersebut agar mudah untuk kita mengenal kepada Allah SWT. Di dalam kitab Ittiham As-Sadaq Al-Mustaqim, Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabini menyebutkan, iza utlika as-sunatil wal jama'ati wal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah, jika diitlakkan, digunakan lafaz as-sunnah wal jama'ah, maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidah. Kerana banyak dakwaan pada akhir zaman ini, semua orang mengaku mereka juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila kita memahami itikad yang sebenarnya, inilah yang juga disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi. Tuan-tuan, apabila disebut depan tu Al-Hafiz, mereka ini adalah ulama-ulama hadis, paling tidak pun menghafal 300,000 hadis sanad dan matan.
300,000 hadis. Kita berapa hadis tuan-tuan? Allah Rabbi, innamal a'malu binniyat. Itu yang kita hafal. Itu pun itu saja. Sanad matan tak tentu lagi. Itu sebab ulama-ulama hadis sebegini. Maka dengan itu mengatakan Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam menyebutkan bahawa akidah Asy'ariyah disepakati oleh kalangan pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Fudala Al-Hanabilah dan orang-orang utama daripada mazhab Hambali. Timbul persoalan fitnah yang berlaku pada akhir zaman dengan mengatakan bahawa Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, iaitu ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Apakah benar pernyataan tersebut? Yang dicela oleh Imam Syafi'i ilmu kalam yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah ketika itu, era begitu fitnah yang begitu hebat, di mana kaum Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan Al-Quran itu diturunkan dengan ada suara dan hurufnya. Ini Mu'tazilah. Lalu dicela oleh Imam Syafi'i mengatakan orang yang berakidah sebegini, yang membawa ilmu kalam begini, maka hendaklah dirotan dengan pelepah tamar dan diarak di jalanan. Ini ilmu kalam yang dicela oleh Imam Syafi'i. Dan ketika itu sangat hebat tuan-tuan dan puan. Sehingga kan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, dirotan setiap hari kerana mempertahankan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk. Mempertahankan akidah yang benar. Ada di antara ulama yang digegaji kepalanya mempertahankan akidah. Sampai kepada khalifah bertanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana pendapat kamu tentang Al-Quran? Apakah Al-Quran itu makhluk? Imam Syafi'i ini dia ada ilmu mantik. Ilmu mantik macam mana? Lalu Imam Syafi'i mengangkat tangannya, menunjukkan jarinya, sesungguhnya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini makhluk. Dia tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang ditunjuk ialah jari-jarinya itu makhluk. Itu hebatnya Imam Syafi'i dengan ilmunya. Akhirnya terlepas dia. Itu hebat Imam Syafi'i. Ilmu mantik ni satu ilmu yang bukan mudah untuk kita mempelajarinya. Almarhum guru kami iaitu Datuk Syekh Murtaza bin Haji Ahmad rahimahullah ta'ala, yang merupakan mantan mufti yang ketiga Negeri Sembilan. Dia kalau bercakap dengan ilmu mantik yang kalau orang memahaminya alhamdulillah, tapi kalau orang tidak memahaminya menjadi bala bagi orang itu kalau bertanya soalan perkaranya. Satu hari ketika saya hadir dalam majlis ilmunya waktu subuh ketika itu, almarhum Datuk Mufti Datuk Syekh Murtaza bin Haji Ahmad ditanya, ada persoalan nak tanya. Dia tanya pada jemaah. Jadi orang ada angkat, ada tunggu, ada Syekh, apa nak ditanya? Nak tanyalah macam mana Syekh Muzaffar yang berlepas ke angkasa, macam mana dia sembahyang? Jadi orang tanya macam tu je. Orang tanya. Jadi kata almarhum Datuk Mufti ketika itu, dia kata, yang kau sibuk seorang tu buat apa, yang ramai tak sembahyang tu, apa kau tak sibuk? Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya ilmu itu tak perlu kamu tahu, tak perlu kamu belajar, kerana kamu tidak akan pergi ke angkasa untuk sembahyang. Cukuplah seorang itu saja yang belajar. Yang kamu nak tahu buat apa, macam mana cara sembahyang di angkasa, kerana ilmu itu tidak akan kita amalkan. Itu di antara ilmu yang disebut oleh Datuk Syekh Murtaza, yang kau sibuk seorang tak sembahyang tu kenapa, yang ramai tak sembahyang tu kau tak sibuk. Kata diam tu. Itu sebab para ulama ni kadang-kadang bahasa ni bukan nak mengena tuan-tuan, tetapi nak memberi faham bahawa ada ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita menyibukkan diri untuk mempelajarinya. Kenapa kita nak belajar sembahyang di angkasa? Apakah kita akan berlepas ke angkasa? Apakah kita akan menjadi angkasawan? Tidak. Jadi tak perlu untuk kita belajar sampai begitu, sehingga kan membuang-buang masa kita. Seumpama juga kita belajar hukum hakam, seumpama fiqh jinayat. Kata guru kami, nak baik apa? Belajar fiqh jinayat. Kita bukannya jadi qadi nak menjatuhkan hukum.
Jadi belajar yang asas, ilmu tauhid untuk mengenal kepada Allah, ilmu fiqh untuk mensahkan ibadat kita, dah betul belum cara berwuduknya, taharahnya, sembahyangnya. Belajar pula ilmu tasawuf untuk membaikkan hati kita. Ilmu tasawuf adanya takhali yang membersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Jangan sombong, jangan merasa bangga diri, dan menjaga 7 anggota, dan tahalli dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. 3 sumber ilmu inilah di mana Sayyidina Jibril alaihi salam yang bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman, Islam dan ihsan. Iman inilah akidah. Iman inilah untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit lagi tuan-tuan. Al-Imam Habib Abdullah Al-Alawi Al-Haddad menyebutkan dalam kitabnya Risalah Al-Muawadah bahawa metodologi Al-Fiqh An-Najiyah golongan yang selamat adalah apa yang dijalani oleh golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ciri-ciri Al-Firqah An-Najiyah ini ada pada golongan Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah, yang mana mereka dia menyebutkan kun al-asy'ariyan fil i'tiqadika huwal manhulus salih sufiyu anir zai'i wal kufri, dan jadilah engkau seorang Asy'ari dalam perkara akidahmu. Mazhab dalam akidah, mazhab kita mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Fiqh kita terpulang kepada tuan-tuan, kerana dalam fiqh boleh bertaklid dalam mana-mana mazhab. Akidah tak boleh. Nak ikut Hambali boleh, nak ikut Maliki boleh, nak ikut Syafi'i boleh, nak ikut Hanafi boleh, tetapi tak boleh kita menampal-nampal mazhab. Kita bermazhab Syafi'i, tak boleh kita menampal mazhab ikut kesukaan kita. Itu tak boleh. Jadi pilih salah satu. Dalam tasawuf kita mengikut Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi dan ulama-ulama Mu'tabar. Baru selamat. Sesungguhnya adalah sumber akidah yang bersih daripada segala penyelewengan dan kekufuran. Alhamdulillah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah ini digarap dalam pengajian sifat 20. Apakah Allah itu sifatnya 20? Tidak. Tidak terbatas. Kenapa dibataskan kepada 20? Ini menunjukkan ketinggian ilmu para ulama, yang 20 tu pun ramai yang belum hafal. Menunjukkan keterbatasan akal kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal kepada Allah. Keterbatasan akal kita untuk mendalami yang lebih lagi. Kerana yang nak menunjukkan kita itu naqais, kita itu lemah, kita itu tidak sempurna, kita itu tidak kuat, tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tak ada kekuatan. Setakat itu saja boleh. Mengaji begitu juga tuan-tuan. 1 jam cukuplah, jangan lebih. Kalau lebih nanti seumpama air yang dituangkan di dalam cawan, kalau penuh melimpah, tak masuk lagi dah. Itu dah keterbatasan. Jadi pengenalan kepada ilmu tauhid inilah mengesahkan akan Allah dengan ibadat serta itikad dalam hati akan keesaan Allah pada zatnya, pada tiap-tiap sifatnya dan af'alnya, perbuatannya. Ini 3. Dan tauhid ialah menetapkan keyakinan bahawa zat Allah tidak sama seperti zat-zat lain, begitu juga tidak hilang sifat-sifat kesempurnaan pada zatnya. Inilah, kalau mudah cakapnya tuan-tuan, ilmu tauhid ialah satu ilmu mengesahkan Allah yang membicarakan tentang ketuhanan, yang membicarakan tentang kenabian, yang membicarakan tentang perkara samiyat, iaitu perkara yang dapat kita ketahui melainkan pedoman daripada wahyu Allah berkenaan perkara-perkara yang ghaib, seperti adanya hari kiamat, adanya syurga, adanya neraka dan sebagainya, perkara-perkara ghaib. Dan ilmu tauhid ini adalah semulia-mulia ilmu. Memang payah tuan-tuan. Kata guru kami, belajar ilmu ni memang susah. Yang senang tengok TV, dia kata. Ilmu memang payah.
Yang senangnya tengok TV. Ilmu ni nak dapat, ilmu yang paling payah ni dah ada, ilmu tauhid ni. Lagi payah, lagi tinggi makamnya, lagi besar pahalanya. Apa yang payah dalam sembahyang tuan-tuan? Sembahyang subuh payah. Besar tak ganjaran pahalanya orang hadir sembahyang subuh berjemaah? Besar. Yang senangnya maghrib sebab lepas mandi. Subuh payah, tahajud payah tak? Payah. Tapi besar tak ganjaran pahalanya? Besar. Duha tak payah kan? Ya, lebih lagi susah, lebih lagi baik. Baik, itulah di antara mukadimah yang disebut oleh guru kita, dan kitab ini juga ada tahqiqnya apa daripada para mufti kita yang memberi pengesahan ataupun menyemak ataupun melihat kepada tulisan guru mulia kita ini. Siapa dia? Mufti dia? Di antaranya yang berbahagia Datuk Mufti Haji Yusof bin Haji Ahmad, Mufti Kerajaan Negeri Sembilan sendiri, yang telah memberikan kata-kata haluan bermaksud mereka juga menyemak. Begitu juga daripada Mufti Kerajaan Negeri Pahang, Kerajaan Negeri Johor dan sebagainya. Begitu juga daripada guru mulianya Syekh Fahmi, kerana setiap kitab yang ada tahqiqnya, penyemaknya untuk membenarkan penulisan itu, itulah kitab yang benar tuan-tuan. Sebab menulis kitab ni mudah. Bukanlah mudah macam mana. Kalau kita nak tulis kitab pun senang tuan-tuan. Ambil dekat internet, copy paste, hantar cetak, kita pun buat kitab. Tapi betul ke tidak? Cuba bagi kepada ilmuwan untuk semak kitab tersebut, betul atau tidak. Itu sebab saya suka mengajar kitab guru mulia kita ini. Banyak kitab-kitabnya akan ditakik oleh para ulama. Kalau kitab fiqh, seumpama kitab Syarah Safinatun Najah yang ditulis oleh guru mulia kita juga, ditakik oleh seorang guru fiqh yang sangat alim, yang mana dikatakan ilmu fiqh itu, hukum fiqh itu semua ada di dalam benak kepalanya. Tidak perlu melihat kitab, iaitu Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Bajari Al-Makki Hafizullahi Ta'ala. Jadi kalau ilmu tasawuf begitu juga. Kalau ilmu tasawuf dalam kitab Hidayatul Salikin, guru kaki juga, Ustaz Mahdir mengajar juga, yang mengambil daripada gurunya, iaitu Allahyarham Syekh Fahmi Zamzam, yang merupakan guru tasawuf yang begitu tinggi dengan adabnya. Itu sebab kalau kita tengok guru mulia kita dengan adabnya, dengan percakapannya, Masya Allah, tabarakallah, inilah orang yang menjalani tasawuf yang sebenar-benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Taala, ini untuk mukadimah pada hari ini saja. Mukadimah untuk kita pengajian. Sebab ilmu ini tak boleh terus masuk ilmu, tak boleh. Mesti mukadimah dulu, mesti pengenalan dulu. Kalau terus dengan ilmu, maka itu tidak dikatakan mengaji. Kita ni mengaji, kita masuk dalam pengajian sebenarnya, bukan sekadar kuliah, tapi dengan pengajian agar kita itu mendapat keberkatan daripada apa yang disampaikan. Saya hanya menyampaikan daripada hasil usaha gigih yang dibawa oleh guru mulia kita. Mudah-mudahan dengan penyampaian inilah Allah SWT akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita belajar dengan adanya kitab, adanya catatan, adanya pendengaran. Paling kurang pun, paling tidak kita duduk dalam majlis tersebut, kerana agar kita itu selamat dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apabila kita duduk dalam majlis-majlis begini, orang yang memburu ilmu ini adalah golongan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj menyebutkan, atalatu lailatan mi'raji 'alan nar fara'aita asara al-hal fuqara. Aku lihat pada malam Mi'raj atas api neraka, maka aku lihat kebanyakan daripadanya fuqara. Ya Rasulullah, sahabat tanya, minal mali, apakah daripada harta? Tapi Rasulullah mengatakan bal qala ba'dadil ilm, iaitu orang yang fakir dengan ilmu. Maka dengan itu kita buat majlis ilmu ini sebagaimana Rasulullah bersabda,
ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa muta'allima khairin aw muta'allimah. Dunia ini terlaknat dan dilaknat oleh Allah seluruh isinya, kecuali orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajar ilmu, baru kita selamat daripada laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang dapat disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit kita kongsikan akan memberi manfaat kepada kita, dan kita akan menyambung pada insya-Allah pada bulan hadapan yang ditetapkan. Terima kasih kepada semua yang dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmi, majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dibuka futuh arifin, cahaya mendapatkan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Hazza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.